Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap awak semua sihat hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana faktor suhu boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Apa itu kadar tindak balas? Jom kita belajar. Tindak balas adalah perubahan asal tindak balas atau bahan tindak balas per masa. Berikut merupakan formula kadar tindak balas. Awak semua faham ke daripada formula ni? Jadi, jom kita belajar lebih mendalam mengenai topik ini berdasarkan video yang cikgu akan lampirkan selepas ini. Video tadi, murid-murid rasa cawan mana yang gulanya akan cepat larut? Cuba awak semua fikir sekejap. 5 minutes later. Betul, jawapan yang tepat adalah cawan A. Kenapa? Kenapa benda itu boleh terjadi? Okey, ini kerana cawan A menggunakan air panas. Apa pula kaitan dengan kimia dan tajuk pada hari ini? Jom kita lihat dan kaji dari segi kimia dengan lebih mendalam. Perubahan yang berlaku dalam kadar tindak balas ini sebenarnya boleh kita perhatikan melalui beberapa cara. Antaranya adalah pengutiran mendakan, pengurangan disim bahan tindak balas, penambahan isi padu gas dan banyak lagi. Jadi, daripada video kopi tadi, sebenarnya perubahan kadar tindak balas berlaku ialah pengurangan disim bahan tindak balas sebab kuantiti gula yang larut itu menjadi lebih sedikit selepas kadar tindak balas berlaku. Murid-murid nak tahu, cawan A mengambil masa yang sedikit untuk gula larut dalam air kopi disebabkan teori pelanggaran. Apa itu teori pelanggaran? Jom kita belajar. Teori pelanggaran menerangkan macam mana zarah bahan tindak balas berinteraksi yang menyebabkan tindak balas berlaku dan hasil tindak balas terbentuk. Ingat ya bahawa hanya pelanggaran berkesan sahaja yang menyebabkan tindak balas berlaku. Teori pelanggaran yang awak semua akan belajar ada 4 benda yang penting, iaitu kinetik zarah, cara mengatasi tenaga pengaktifan, frekuensi pelanggaran berkesan dan juga kadar tindak balas. Zarah tenaga kinetik bertambah disebabkan apabila suhu panas, zarah-zarah akan memperolehi banyak tenaga. Jadi, tenaga kinetik akan bergerak lebih laju secara rawak. Jadi, terbuktilah mengapa cawan A mempunyai kadar tindak balas yang lebih cepat berbanding kadar tindak balas di cawan B. Murid-murid nak tahu tak? Sebenarnya banyak sangat proses tindak balas yang dipengaruhi oleh faktor suhu di sekeliling kita. Cuba fikirkan. 5 minutes later. Baiklah, antara contoh tindak balas lain yang boleh dilihat dalam kehidupan seharian kita ialah menjemur pakaian, memasak, mengeringkan rambut dan juga basuh baju. Jom kita kaitkan apa yang telah kita pelajari dengan situasi pertama. Situasi pertama menunjukkan Ali menjemur pakaian. Agak-agak mana satu yang lebih cepat kering? Jemur di bawah cahaya matahari atau di dalam rumah? Jawapannya mestilah di bawah cahaya matahari. Ini kerana suhu yang diberikan kepada cahaya matahari lebih tinggi berbanding suhu di bilik di dalam rumah. Maka, tenaga pada baju yang lembap akan bertambah, menyebabkan lebih banyak zarah bertenaga mampu mengatasi tenaga pengaktifan. Maka, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah akan bertambah. Jadi, tindak balas pun akan meningkat. Jom kita tengok situasi kedua pula. Situasi kedua ini menunjukkan orang tengah membasuh baju. Antara membasuh baju di lobi dengan suhu yang panas atau membasuh tangan dengan suhu air biasa. Mana lebih berkesan untuk menanggalkan kotoran? Cuba semua fikir dulu. Jawapannya ialah dengan membasuh baju di lobi dengan suhu yang panas. Kenapa? Ini kerana suhu yang panas itu akan menyebabkan tenaga kinetik zarah bahan tindak balas bertambah. Jadi, lebih banyaklah zarah bertenaga mampu mengatasi tenaga pengaktifan. Jadi, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah akan turut meningkat. Tanpa kita sedar, sebenarnya faktor suhu ini sangat membantu dalam mempercepatkan pelbagai tindak balas di mana ia memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi, murid-murid semua mestilah aplikasikan topik hari ini selepas ini tahu. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita pada ini, jom kita buat kuisis untuk uji kefahaman murid-murid.